Khamis 21 Mac 2024 ini BIS Malaysia dan saya Hazel Desmond. Lebih 1/3 daripada graduan tempatan memulakan kerjaya dengan pekerjaan yang tidak sepadan dengan kelayakan mereka dan kekal dalam keadaan itu untuk satu tempoh masa. Dalam aspek gaji pula, 65.6% graduan baharu mempunyai gaji permulaan di bawah RM2,000 sebulan pada tahun 2021. Ini kerana graduan bergelut untuk mencari pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran mereka. Dan akhirnya, mereka terpaksa menerima jawatan bergaji rendah untuk mengelakkan pengangguran. Hanya 10.8% graduan berjaya mendapat pekerjaan dengan gaji permulaan melebihi RM3,000. Mengupas topik cabaran gaji graduan, BIS Malaysia hari ini mengundang penyelidik bersekutu Khazanah Research Institute KRI, Encik Hafiz Hafizi Suhaimi bersama saya di studio ketika ini. Encik Hafiz, terima kasih meluangkan masa bersama BIS Malaysia bercakap mengenai cabaran gaji rendah dan juga pekerjaan yang tidak sepadan dengan kelulusan. Itu antara tinjauan terkini KRI berkenaan dengan perkembangan kerjaya graduan Malaysia. Encik Hafiz, kongsikan secara ringkas dan juga secara padat latar belakang dan juga dapatan utama kajian tersebut. Terima kasih Hazel. Sama-sama. Laporan kajian terkini KRI ini meneliti kebolehpasaran graduan dan juga perkembangan kejayaan mereka di pasaran buruh untuk satu tempoh masa tertentu. Ya. Kajian ini melibatkan 3 kumpulan utama iaitu mereka yang berada 10 tahun dalam pasaran buruh, 5 tahun dan juga mereka yang baru memasuki pasaran buruh. Kajian KRI ini sebenarnya telah mendapat kerjasama strategi daripada KPT. Okey. Antara dapatan utama yang mungkin saya boleh kongsikan pada hari ini adalah kadar kebolehpasaran graduan sebenarnya tidak menggambarkan realiti sebenar pekerjaan mereka di pasaran buruh. Kadar kebolehpasaran graduan ini dilaporkan meningkat daripada 73% pada tahun 2010 telah meningkat kepada lebih 84% pada 2021. Tetapi jika kita teliti data pada 2021, sebenarnya hanya 60% sahaja graduan bekerja. Selebihnya adalah mereka yang sedang melanjutkan pelajaran, sedang mengikuti latihan atau sedang menunggu tawaran kerja. Okey. Selain itu, kajian ini juga meneliti keberhasilan graduan daripada 3 dimensi utama. Yang pertama, kita dapati lebih ramai siswazah ataupun graduan ini semakin meningkat jumlahnya dalam pekerjaan bukan standard di Malaysia. Selain itu, dimensi yang kedua, kita dapati bahawa ketidaksepadanan kelayakan kerja juga meningkat dalam kalangan graduan, dan juga dimensi ketiga, kita dapati bahawa lebih 2/3 daripada graduan mendapat gaji permulaan di bawah RM2,000. Selain itu, kita juga meneliti keberhasilan pekerjaan graduan yang telah lama berada dalam pasaran buruh. Kita dapati mereka ini mendapat kerja yang sepadan dan juga gaji yang setimpal berbanding mereka graduan yang sedikit terkemudian memasuki pasaran buruh. Okey. Namun begitu, merentasi semua kumpulan graduan, kita dapati bahawa dimensi ketidaksepadanan dan juga gaji rendah itu kekal wujud. Selain itu, dapatan kajian ini juga mendapati bahawa kerja pertama memberi kesan kepada perkembangan kerjaya dan juga peningkatan gaji graduan. Selain itu, kita juga meneliti bahawa latihan dan juga program pembangunan kemahiran yang dijalani oleh graduan yang bekerja ini memberi impak positif kepada mereka. Akhir sekali, dapatan kajian kita mendapati bahawa peluang kerja mahir di Malaysia ini masih lagi terhad dan rendah. Dan ini adalah tidak selari dengan peningkatan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi di Malaysia yang kian meningkat saban tahun. Apa yang perlu kita fahami, Encik Hafiz, apabila bercakap mengenai faktor-faktor yang membawa kepada ketidaksepadanan ataupun jurang yang wujud di antara permintaan pasaran kerja dan juga kelayakan ataupun kualiti graduan tempatan pada masa kini? Kualiti graduan mungkin boleh merujuk kepada pengetahuan ataupun kemahiran yang ada pada seseorang graduan itu adalah sepadan dan selari dengan keperluan industri. Keperluan industri pula adalah seperti yang kita tahu bersifat dinamik dan sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa. Jadi keadaan ini memberi cabaran kepada graduan, terutamanya mereka yang baru memasuki pasaran kerja untuk
untuk mengikuti ataupun memenuhi keperluan industri. Jadi ini bermakna seseorang graduan itu dikatakan tidak berkualiti sekiranya mereka tidak dapat memberi nilai tambah kepada organisasi ataupun syarikat yang mereka sertai. Jurang ini perlu kita perhalusi bagi memastikan bahawa dasar intervensi yang kita buat itu adalah tepat. Jadi saya fikir faktor pertama yang menyumbang kepada jurang ini adalah ketidaksepadanan kemahiran secara horizontal, iaitu bidang pengajian yang dipilih oleh graduan tidak sama dengan bidang pengajian yang diperlukan oleh industri. Penawaran bidang pengajian di peringkat IPT ni sebaiknya perlu dinamik dan selari bagi memenuhi kehendak pasaran. Pada saya juga, bakal mahasiswa mungkin boleh diberikan sedikit kebebasan untuk memilih bidang pengajian yang mereka minati tanpa perlu dihalang melalui kuota ataupun keterbatasan yang lain. Jadi ini akan boleh meningkatkan motivasi mereka ketika belajar dan sekaligus akan merapatkan lagi jurang kualiti yang ada. Faktor kedua pula saya fikir adalah melibatkan keberkesanan pelaksanaan program pembangunan kemahiran sedia ada. Semua program-program ini sebaiknya perlulah berfokus dan juga bersasar. Berfokus bermaksud modul latihan yang dijalankan itu memenuhi keperluan industri. Bersasar bermaksud penyertaan semua kumpulan semua graduan yang masuk dalam program pembangunan pembangunan kemahiran ini adalah golongan yang tepat. Jadi akses program perlu dipermudahkan, ditambah dengan sedikit promosi yang proaktif dan juga daya upaya keuangan yang tidak membebankan. Saya fikir akan membantu lebih ramai graduan kita mendapat manfaat daripada program pembangunan kemahiran ini. Faktor ketiga pula mungkin saya boleh katakan adalah peluang kerja sekarang lebih bertumpu kepada kerja separa mahir, menjadikan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi itu semakin berkurangan. Saya fikir hal ini mungkin boleh menyumbang kepada persepsi anak muda bahawa pendidikan tinggi tidak lagi memberi nilai tambah kepada mereka untuk mendapatkan kerja yang baik dan juga gaji yang tinggi. Ramai anak muda terutamanya lepasan SPM terus memasuki pasaran kerja tanpa sebarang kelayakan. Hal ini saya fikir akan memburukkan lagi ataupun melebarkan lagi jurang kualiti tenaga kerja kita. Apabila menyebut mengenai permintaan pasaran kerja yang sentiasa dinamik, mungkin kemahiran yang relevan pada hari ini mungkin pada bulan-bulan yang akan datang sudah lagi kurang relevan dan akhirnya menjadi tidak relevan. Ini pasti mewujudkan kegusaran di kalangan generasi muda ataupun mereka yang bakal menjadi penuntut universiti. Kalau boleh, di pihak KRI sendiri selepas hasil daripada dapatan kajian ini, apa mungkin saranan mengenai bidang yang boleh diceburi untuk memastikan mereka relevan dalam memenuhi permintaan pasaran pekerjaan pada masa kini dan juga kalau boleh dilihat dalam tempoh 5 ataupun sehingga 10 tahun yang akan datang? Okey, berdasarkan senarai pekerjaan kritikal di Malaysia yang dikeluarkan oleh Talent Corp, kita dapati bahawa terdapat 3 bidang pengajian utama yang diperlukan oleh industri ataupun pekerjaan mahir di Malaysia. Bidang yang pertama adalah kejuruteraan, pembinaan dan pembuatan. Bidang yang kedua adalah sains, matematik dan komputer. Bidang ketiga adalah sains sosial, perniagaan dan juga undang-undang. Jika kita bandingkan senarai ini dengan data keluaran graduan oleh KPT, kita akan dapati bahawa pengeluaran graduan dalam bidang pengajian sains sosial, perniagaan dan juga undang-undang sudah melebihi permintaan. Sebaliknya, graduan daripada bidang kejuruteraan, pembinaan dan juga pembuatan serta bidang sains, matematik dan komputer itu masih lagi rendah dan kurang. Dalam kajian ini juga kita dapati bahawa bidang pengajian pendidikan dan juga bidang pengajian kesihatan dan kebajikan juga mempunyai prospek kerjaya yang baik dan juga menawarkan gaji yang tinggi. Jadi saya fikir buat permulaan ini adalah antara bidang-bidang yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh bakal mahasiswa untuk memilih bidang pengajian di IPT. Ini adalah bagi tempoh sekarang sehingga 5 tahun. Tetapi kalau kita melihat dalam tempoh yang lebih panjang, 10 tahun dan seterusnya, kita perlu juga meneliti apakah kemahiran baru yang mungkin wujud pada masa akan datang.
Jadi berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum misalnya, mereka telah menyenaraikan beberapa bidang ataupun kemahiran baru yang mungkin wujud pada masa akan datang atau sememangnya setelah wujud kini, tapi masih tidak diambil tidak diambil kira oleh sebahagian bakal mahasiswa. Antara bidang yang mungkin saya boleh sebutkan sekarang adalah antaranya perubahan iklim, peralihan tenaga, pematuhan kepada standard ESG misalnya, dan juga ataupun perubahan demografi seperti penuaan, dan juga pembangunan teknologi-teknologi baru seperti AI, data analitik dan sebagainya. Mungkin bakal mahasiswa mungkin boleh melengkapkan kemahiran ataupun pengetahuan yang ada pada mereka itu melalui program-program micro-credential. Ini akan program-program bersifat jangka pendek dan modul yang khusus ini boleh membantu mereka memberi nilai tambah ataupun merapatkan ataupun memberi nilai tambahlah kepada pasaran kerja pada masa akan datang. Dan kurang 2 minit baki perkongsian mengenai topik cabaran gaji graduan pada petang ini. Kalau boleh dikongsikan saranan mengenai langkah terbaik ataupun langkah segera bagaimana pembuat dasar ataupun syarikat pihak swasta dan majikan boleh membantu pekerja sedia ada untuk meningkatkan daya upaya dan juga keboleh pasaran pekerja separuh mahir mereka kepada peringkat pekerja mahir. Okey, saya rasa saranan pertama adalah memastikan program pembangunan kemahiran itu sedia ada memberi manfaat maksimum kepada tenaga kerja sekarang. Contohnya seperti akses kepada program tersebut dipermudahkan, tidak dibebankan dengan yuran yang tinggi, fokus kepada kumpulan sasaran yang betul. Ini akan membantu lebih ramai graduan ataupun tenaga kerja kita mendapat manfaat daripada program tersebut. Program pembangunan kemahiran untuk mereka yang sudah berada di pasaran kerja. Tetapi mereka yang bakal memasuki pasaran kerja juga perlu diberi perhatian. Ini adalah di bawah tanggungjawab yang digalas oleh KPT. Saya fikir KPT telah berjaya melaksanakan dasar dan insentif sedia ada untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi di pasaran buruh. Tetapi untuk terus maju ke depan, relevansi graduan untuk memenuhi keperluan kemahiran masa depan adalah sangat kritikal. Jadi saya fikir saranan ataupun harapan kedua, IPT kita diharap mampu untuk membangunkan silibus pengajian yang kalis masa depan, membolehkan graduan kita membolehkan kita melahirkan lebih ramai graduan yang berfikiran kritis, optimis dan juga berdaya saing. Harapan ketiga, kita tak ada pilihan lain selain mewujudkan lebih banyak peluang kerja mahir di Malaysia. Baik. Terima kasih Encik Hafiz untuk perkongsian mengenai topik cabaran gaji graduan, dan BIS Malaysia edisi Khamis berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.